Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang dikasihi pengurus majlis, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya dimaklumkan oleh Tuan Imam, malam ini kita akan baca buku yang tuan-tuan dapat. Buku tu kita panggil lah, orang Arab dia panggil kitab. Kitab dengan buku ni tak ada beza lah. Cuma bila kita belajar, kita akan dapat memahami beberapa perkara berbanding dengan mereka yang tak belajar. Dan malam ni tajuk kita berkaitan apa maksud ummah. Ummah tu mana apa ummah? Melayu kita biasa dia panggil apa dia? Umat kan? Dan dengar tak? Umat. Umat, betul dia apa? Ummah. Tapi di hujung tu ada ta yang ada titik dua. Jadi ummah. Pernah dengar tak? Aqiqah. Kita eja macam-macam. A ada koma, A tak ada koma, sat lagi K, sat lagi Q, macam-macam ejaan. Samalah kalimat agama. Ada orang baca U, ada orang baca A. CJ tinggi pun ada STU, ada STA. Bahasa Arab dia panggil din. Kita terjemah agama ada, ugama ada. Seperti juga kalimat Muhammad. Muhammad ada orang eja MOHD, ada eja MUHD, ada yang eja MD, ada eja MOHAMAD, ada HAMMAD, ada hujung MED. Macam-macam ejaan, tapi yang betulnya kesemua itu makna dia sama. Bila tuan-tuan belajar malam ni, tuan-tuan akan hilangkan hak mana dulu tak tahu jadi tahu. Dan saya buat misal sikit misal. Tadi saya berpeluang bersembang dengan seorang pensyarah, saya tak sebutkan nama dia, bersembang lah. Sebab saya dijemput untuk terlibat sama dalam mentafsir juga mentasihih terjemahan Al-Quran. Saya kata insya-Allah saya bagikan masa, walaupun masa masing-masing 24 jam. Kan kita semua sama kan. Kita kena atur masa bagi elok lah. Macam ni saya nak sebut. Bila sebut kata bahasa Arab dalam Quran ni, semua bahasa Arab. Walaupun begitu, kita boleh kesan beberapa kalimat yang kita kata Arab, sebelum dia jadi Arab, dia bukan bahasa Arab. Ini saya bincang bagi tuan-tuan nampak. Lagi kita masuk ummah tu apa maksud. Pernah dengar tak kalimat innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura? Ada tak pagi tadi? Sungguhnya mereka yang baik-baik, mereka ini akhir kelak akan minum satu minuman. Minuman tadi rasanya seperti kapul barus. Saya sebut, nampak macam ada sedikit kejutan. Saya kata kafura bukan bahasa Arab. Bila saya sebut macam tu, orang yang tak pernah dengar, dia akan kata, macam mana kafura bukan bahasa Arab? Jaga-jaga. Kafara
bahasa Arab. Kafura bahasa Arab. Kafura bukan bahasa Arab. Sama seperti pernah dengar ada Ibrahim bukan bahasa Arab. Ismail bukan bahasa Arab. Nama-nama malaikat macam Jibril, Mikail bukan bahasa Arab. Itu contoh. Sama juga semasa solat tadi, ada tak imam baca amin? Ada tak? Amin. Amin tu juga bukan bahasa Arab. Itu bahasa orang Yahudi. Walaupun bahasa orang Yahudi paling kurang, patut Yahudi ni kata, oh orang Islam baca doa amin mereka macam amin kita. Elok kita ikut ke elok kita lawan? Amin orang Islam sama dengan amin kita. Loh, sama. Satu lagi, umat Islam pernah solat menghadap ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddis. Yahudi tengok, sepatutnya mereka kata apa? Lah, kiblat kita dengan orang Islam sama. Mai kita Islam. Tapi Yahudi ni dia tak kata gitu, dia kata apa? Tengok, dok kata Yahudi tak betul, sembahyang kiblat kami. Faham tak? Dia pusing kot lagi. Jadi bila sebut kalimat kafura ni, kenapa bukan Arab? Bahasa Arab kalimat dia asal huruf asal 3 huruf. Apa dia 3 huruf? Kafara 3 huruf. Contoh juga nama Nabi kita Muhammad, asal 3 huruf, ha, mim, dan 3 huruf. Maka masuk kepada tajuk kita malam ni, pernah dengar tak kalimat ummah? Tajuk dia pengertian ummah. Tajuk tu ada sikit ejaan tak kena. P-E-N G-E-R-T-I-A-N. Ini saja nak sebut. Kalau Al-Quran ada silap ejaan, tak boleh dijual, dia kena tarik balik. Faham dah? Ini beza Quran dengan kitab yang manusia susun. Saya sendiri macam duk tulis tesis ke apa ke, berjumpa tak benda hak saya buat silap? Berjumpa tak? Kita duk type apa-apa, kita baca pula ada salah tak? Ada salah. Sebab apa? Sebab kita punya, kita buat, kita ada kelemahan. Bila masuk kata ummah, pernah dengar tak? Ummi. Contoh, anak saya panggil isteri saya, mak lepa lah, dia panggil Umi. Mana apa Umi? Umi makna ibuku. Ejaan dia Umi ke Ummi? Ummi. Pasal tak ada syaddah? Pasal tak? Syaddah. Mula-mula alif ada hamzah. Ummi. Mim tu syaddah. Masuk syaddah ada huruf sama. Dan kalau tuan-tuan perasan hujung tu ada kalimat ia. Ia. Ummi. Ummi itu maknanya adalah ibuku. Pada kita solat ada tak? Kita selawat kat Nabi Muhammadin Nabi Ummi. Nabi kita salam bukan mak. Tapi kenapa mak kita dengan Nabi kita tengok ejaan sama? Mak kita panggil Ummi. Nabi pun panggil Ummi. Yang ni ilmu penting. Bila ilmu kita ni masuk, kejahilan dia akan keluar. Sama lah kalau tuan-tuan belajar, ibadat akan jadi bagus dengan belajar. Bila tak belajar, ibadat jadi tak bagus. Saya misalkan sedikit. Susah nak masuk tajuk ni. Tadi saya kalut-kalut selepas satu majlis bersama dengan Exco Agama Negeri Kedah. Okey, Datuk Najmi bin Ahmad, tempat saya kerja lah. Katanya hari ni cuti, tapi kerana ada majlis kerja juga 4 jam kira 8 jam. Saya kalut-kalut start kereta nak pergi sembahyang Jumaat dekat Padang Serai. Niat nak solat di Surau Asyakirin Taman Mansuri, tapi solat Jumaat di Masjid An-Najah sebab tak sempat nak pergi sana, sini dah azan.
Ni saya nak kongsi ilmu macam mana kita belajar malam ni. Saya telefon sahabat saya. Hai, tak turun lagi ke? Turun apa? Saya akan duduk nak pergi Jumaat. Hantar kereta ada lagi. Kalau saya dah rasa lewat, duduk dalam kereta, kamu duduk di atas, lagi lewat ke lagi awal? Lagi lewat. Saya kata jom Jumaat. Dia kata saya hari ni tak kena sembahyang Jumaat. Saya kata biar betul. Kamu duduk Sungai Petani Kuala Ketir, mana cukup 2 marhalah, mana boleh tinggal Jumaat? Dia kata saya keluar rumah subuh tak masuk lagi. Dia cakap, saya kata subuh tak masuk lagi pun kena sembahyang Jumaat, sebab kamu orang Sungai Petani dengan sini mana cukup 2 marhalah. Dia jawab, saya keluar rumah subuh tak lagi, saya pergi Al-Ustaz. Saya keluar rumah subuh tak masuk lagi, saya terus pergi Al-Ustaz. Bila saya terus pergi Al-Ustaz, saya musafir dah. Musafir. Bila musafir, saya patah balik dah. Patah balik. Berlaku dah musafir di situ. Berlaku. Bila berlaku musafir, cukup 2 mahalah, boleh jamak, boleh qasar. Kenapa jadi gitu? Ilmu. Rupa-rupanya kalimat ummah ni, ummi ibuku, ummah ummati umatku. Bila sebut kata umatku, mana kita duk seru tak? Duk seru. Kita ni panggil umat apa? Umat Muhammad. Apa dia umat Muhammad? Umat yang ikut Nabi Muhammad. Itu umat Muhammad. Contoh kita kata Muhammadiyah. Ni susah nak sebut ni. Contoh saya masa belajar luar negara dulu, bahagian warga negara saya Malizi. Maknanya saya ni asal negara Malaysia, Malizi. Bila sebut Muhammadiyah, mereka yang ikut Nabi Muhammad. Mereka yang ikut Nabi. Kita buat misal lah. Misal Misri, orang rakyat Mesir. Sudani, orang rakyat Sudan. Suri, orang rakyat negara Suria, Syria. Sini bila sebut kata ummah, ummi dengan ummiyu tak sama. Susah nak cakap macam tu. Ummi ibuku, ummi tambah ya dah di ujung. Ya tambah ya, mana dia apa? Maksudnya seseorang yang dinisbahkan kepada mak, maksudnya tak boleh membaca, tak boleh menulis. Jadi Nabi kita Muhammadin Nabi ummi bukan makna Nabi dinisbah pada mak. Maksudnya Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Bila sebut kata ummah, dia akan pecah kepada 2 bahagian. Cuba tengok tajuk dia. Perkataan ummah diletakkan untuk menggambarkan pelbagai versi makna. Ummah banyak makna. Macam kita sendiri lah. Kita sendiri, saya buat misal lah sikit. Buat misal. Kalimat lalu, ada banyak makna tak lalu? Lalu. Sambil lalu. Kan? Sambil jalan. Ada tak kalimat ambil lalu makan? Makan rasa sedap. Kenapa makna berubah? Sebab tengok penggunaan ayat tu dia akan berubah. Okey, cuba tengok. Di antara makna ummah ni makna dia apa? Generasi untuk kumpulan manusia. Contohnya kita kata umat Muhammad. Semua umat yang ikut Nabi Muhammad dia panggil umat Muhammad. Bahasa senang kita panggil Muhammadiyah. Sebab tu kalau jumpa orang kita tanya, anta Kuwaiti? Ya, saya orang Kuwait. Nampak tak? Anta Misri? Ya, saya orang Mesir. Anta Urduni? Ya, saya orang Urdun, orang Jordan. Juga digambarkan sebagai jalan. Ini umat Muhammad.
Ini jalan umat Muhammad. Dan perlu ingat, ada tak manusia pada zaman Nabi tak ikut Nabi? Ada tak? Zaman Nabi tak ikut Nabi. Contoh Abu Lahab. Kenal tak Abu Lahab? Abu Lahab tu kenal Abu Lahab. Dia marah tak kat Nabi? Marah. Dia sayang tak kat Nabi? Sayang. Sebab tu Abu Lahab ni, yang cerita dia, memang dia jahat. Tang sayang Nabi, sayang. Kalau sayang Nabi, tak ikut Nabi pun, kesan dia siksaan hari Isnin dikurangkan. Bagaimana kalau kita ikut Nabi secara berterusan? Tentu pahala dia lebih. Rupa-rupanya ummah juga diterima pakai dengan mana umat tu, dengan mana agama. Senang cakap, ni umat Muhammad, mana agama apa? Contohnya, ini umat Muhammad, mana agama apa? Islam. Ni Muhammadiyah, ikut Nabi Muhammad, ikut Muhammad Islam tak? Islam. Dan juga sebagai seorang lelaki yang menghimpunkan kebaikan. Kalau kita kata ini umat Nabi, makna Nabi ada pengikut yang ramai. Kalau kita lah Facebook kan, ada follower dia kan. Siapa yang ikut Nabi paling ramai? Tentunya umat Nabi SAW. Okey, lagi. Ataupun sebagai jamaah dan selainnya. Selainnya apa dia? Jaga-jaga. Bila sebut kata umat, dia akan pecah. Sekali kita jumpa umat dakwah, umat ijabah. Pernah dengar tak ijabah? Ijabah. Contoh, kita solat tadi dah sebut tak? Amin. Amin. Amin tu maknanya Arab dia panggil apa? Istajib doa ana. Ya Allah, perkenankan doa kami. Istajib. Ijabah makna umat yang dengar seruan Nabi dan ikut Nabi. Pernah dengar nama Ya Mujib, wahai yang menyahut seruan. Okey. Juga ujibu dakwata da'ah. Ijabah macam ni nah. Ajabah makna jawab. Ijabah makna satu jawapan. Ummah yang ijabah, umat yang dengar Nabi dakwah, ikut Nabi. Itu nama dia umat dakwah. Umat dakwah ada lagi tak sekarang? Umat dakwah. Ada lagi yang kita duk dakwah. Rupanya umat dakwah ni dia tak Islam. Yang Islam adalah umat yang kita panggil ijabah. Tu jaga. Sekali kita akan bincang masuk macam mana orang tak Islam kamu panggil umat juga. Tengok keadaan. Umat ataupun ummah Muhammadiyah, okey, adalah generasi yang telah diutuskan Rasulullah SAW, yang mulia, rahmat dan sejahtera Allah ke atas baginda. Pernah dengar tak kalimat tu? Sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar tak? Bila dengar nama Nabi, kita pun selawat. Bila sebut umat Muhammad, maknanya apa? Umat yang ikut Nabi, umat yang sahut seruan Nabi. Di bawah itu diringkas sikit, umat ataupun ummah Muhammadiyah. Cuba tuan-tuan tengok berapa huruf Muhammadiyah. Hak mana indah bahasa. Ijazat tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Sedangkan bahasa Arab senang je. Mim ha, mim dal, ya ta. Pendek tak? Pendek. Mana apa Muhammadiyah? Muhammad yang banyak dipuji. Muhammadiyah apa dia? Orang yang dinisbahkan kepada insan yang banyak dipuji. Cuma umat Muhammad ni terbahagi kepada dua golongan. Sebahagian Islam, sebahagian tak Islam. Tuan-tuan rasa pelik tak? Pelik tak pelik? Lepas pada Nabi diutuskan, kita panggil ni apa dah? Ni umat Muhammad. Umat Muhammad tu belak pecah dua. Macam mana pecah dua? Okey, Nabi berdakwah kepada semua orang yang tak yang Islam pun dakwah. Jadi kita panggil umat Muhammad lah. Tapi umat yang Nabi dakwah ada dua jenis. Ada yang jawab, ada yang lawan. Ada yang jawab, ada yang lawan. Cuba tengok bawah.
Pertamanya adalah ummah yang dikatakan ummah ad-dakwah. Pernah dengar tak? Dakwah. Dal, ain, waw, ta. Tapi ta tu dia akan bunyi. Ada macam contoh kita kata Fatimah. Ikut-ikut asalnya hujung ada ta. Kalau ta kita baca apa? Fatimah ke Fatimat? Kalau kita baca Fatimatu, ada bunyi ta. Sini dakwah. Apa dia dakwah? Semua yang Nabi duk dakwah. Mereka tetap tak Islam. Kita panggil itu umat dakwah. Umat dakwah ni nak beritahu ibadat dia ke semua tak diterima. Termasuk kalau umat dakwah ni dia bersedekah tak dapat pahala apa-apa. Kerana apa? Yang dapat pahala ialah umat yang ijabah. Nabi seru, mereka Islam. Itu umat ijabah. Adapun yang Nabi seru, mereka tak masuk Islam, yang tu umat dakwah. Maksudnya umat yang Nabi duk seru tapi kekal tak Islam, itu umat dakwah. Nabi seru mereka masuk Islam, itu adalah ummah ijabah. Senang kita cakap. Tuan-tuan banyak tak duk tengok YouTube? Paling senang YouTube yang saya suka sekali Dr. Zakir Naik lah. Dulu ada seorang nama Yusuf Estes kan, dia banyak dakwah dan masuk Islam. Okey, cuba tengok ada tak yang Yusuf Dr. Zakir Naik duk berhujah kan? Kan berhujah dengan non-Muslim sampai kitab India, Hindu, Veda dia ingat, Injil dia ingat, kitab apa pun dia ingat muka surat ingat semua. Semasa duk berhujah tu, itu umat dakwah. Umat dakwah. Bila mereka ucap kalimah syahadah, itu ummah ijabah. Perasan tak setelah masuk Islam, kalau perempuan, ada perempuan lain bawa kain tutup kepala. Nampak tak? Nampak? Perasan tak? Tutup kepala. Macam-macam jadi. Kalau orang laki-laki tak nampak sangat, sebab pakai lebay bukan satu wajib. Tapi orang perempuan bila masuk Islam, automatik ambilkan tudung, pakai. Macam tu. Okey? Kita nak hujah Quran pun tak apa nak ingat kan. Okay, yang ni dengan Injil, dengan Taurat semua dia boleh ingat sampai boleh kod pula, yang tu dahsyat lah. Dahsyat. Kenal kod Syekh Ahmad Didat kan. Itu guru beliau lah, guru beliau. Kita ni imam baca kalau sangkut, kadang kita boleh sambung, betul tak? Betul tak? Imam baca Rabbana Atina, tu lupa boleh sambung tak? Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh sambung tak? Boleh sambung. Sebab boleh sambung, duk dengar selalu. Rabi' fi'li boleh sambung tak? Boleh, sebab dengar selalu. Cuba tengok bawah, Allah SWT telah menerangkan tentang perihal dua ummah. Apa dia dua ummah? Umat yang Nabi dakwah tak Islam juga. Satu lagi ummah yang Nabi dakwah masuk Islam. Tuan-tuan rujuk surah Al-A'raf ayat 158. Cuba tengok. Qul ya ayyuhan nasu. Qul tu katakan. Nampak tak bahasa Arab? Qul dua huruf tu maknanya katakan. Nabi ini Allah Ta'ala kata. Katakan. Katakan siapa? Katakan. Allah Ta'ala kata. Katakan. Katakan siapa? Nabi lah. Katakan. Kata apa? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Yang ni ayat ni adalah ayat dia ummah dakwah, bukan ummah ijabah. Ayat ni kitab ni kepada mereka yang belum lagi Islam. Lepas tak Islam, ayat ni kitab dia Allah Ta'ala kata kat Nabi, kata kepada yang tak Islam lagi. Ni Nabi ajak hujah, cuba tengok. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inni sesungguhnya aku. Pendek tak bahasa Arab? Inni sesungguhnya aku, Rasulullah adalah utusan Allah. Kepada siapa? Ilaikum jami'a, kepada kamu semua. Siapa dia kamu semua ni? Hak tak Islam lagi tu, hak yang tak Islam ke yang Islam ke, Nabi diutuskan. Okey, sekarang ni kita nak berhujah sikit dengan non-Muslim. Apa Allah Ta'ala kata?
Allazi, yang bagi Allah, lahu mulkus samawati, milik langit. Samawati tu, mulkus samawati, milik Allah langit. Siapa yang ciptakan langit? Allah. Siapa dia yang lain boleh cipta? Tak ada siapa yang mampu. Cuma satu nak sebut. Samawati tu, pernah dengar tak plural? Pernah dengar plural, singular, plural. Kenapa Allah Ta'ala sebut langit ni dengan kalimat plural, jamak? Kenapa bumi yang banyak lapis disebut kalimat singular? Kenapa? Bumi ada lapis-lapis tak? Lapis kan? Langit ada lapis tak? Ada. Tapi lapisan bumi, dia berlapis-lapis yang tidak ada selang. Faham tak ada selang? Kita korek, jumpa tanah, jumpa batu. Ada jumpa tak selang? Tapi langit ada selang tak? Ada tak langit? Langit ada lapis-lapis. Sebab itu langit disebut samawat. La ilaha illahu. Allah Ta'ala ni tiada Tuhan melainkan dia. Orang yang tak Islam percaya tak? Orang tak Islam percaya tak? Kepada Tuhan percaya tak? Mereka percaya. Contoh percaya ni cerita lama. Tuan-tuan pernah dengar tak? Cerita banjir lama dulu. Yang kami tak pergi kerja sebab titi dekat dengan rumah hilang air bawa. Sampai beras di rumah mak mentua saya habis. Nak keluar beli dengan kereta tak boleh. Naik mutu jalan tak ada. Masuk ke kelapa sawit. Cari jalan sampai Pekan Selama. Saya tanya Cahaya Nun Alif, agak-agak hujan ni bila mau berhenti? Dia kata tak tahu, itu Tuhan Allah punya cerita. Nampak tak? Dia ada kepercayaan tak? Ada satu kuasa. Cumanya dia tak ikut Allah. Faham tak? Lepa ni yang tak, lepa percaya kepada Tuhan tu percaya. Allah Ta'ala ni sifat dia macam mana? Yuhyi wa yumit. Yuhyi, pernah dengar tak? Yuhyi. Pernah dengar tak orang nama Yahya? Yahya makna hidup, tapi Yahya mati tak? Orang yang nama Yahya, Yahya makna hidup. Orang nama Yahya hidup, dia mati tak? Yahya mati. Apa beza? Yahya orang yang hidup. Ahya ialah sesuatu yang menghidupkan. Tapi ahya tu dia fi'il madhi. Mudhari' dia yuhyi. Nampak tak? Yuhyi. Yuhyi ni apa dia? Allah Ta'ala yang menghidupkan. Bahkan lagi wa yumit, yang mematikan. Pernah dengar ada orang nama Mamat? Mamat makna mati. Wa mahya ya. Pernah dengar tak? Mahya. Pernah dengar tak? Dr. Muhayya. Mamati. Mamati mana apa? Mati. Ada tak benda kita nama Mamat? Ada kan? Allah Ta'ala yang menghidup, yang mematikan. Ayat ni kitab kepada orang Islam ke orang tak Islam? Kata kat siapa ni? Orang yang tak Islam. Apa dalil dia? Allah Ta'ala kata, fa'aminu billah, berimanlah kamu. Ni jaga-jaga nah. Amanu, beriman. Aminu, tolong beriman. Bila tolong beriman, Islam ke belum orang tu? Kita kata kat dia, tolonglah beriman, tolonglah Islam. Islam ke belum? Belum. Beriman dengan siapa? Billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Rasul Allah ni apa sifatnya? An-nabi, nabi al-ummi. Tuan-tuan nampak tak? Syadah ada berapa kali? Mim ada syadah tak? Ada kan? Ya ada syadah tak? Ada. Ya kalau tak ada syadah, mana ibuku. Kalau ya ada syadah, maknanya Nabi yang tak boleh baca dan tak boleh menulis. Itu adalah mukjizat. Bagi kita, tak boleh baca, tak boleh tulis ni kekurangan tak? Kalau ada anak baca tak boleh, tulis tak boleh, kurang ke lebih? Kurang. Tapi bagi Nabi SAW, tak boleh baca, tak boleh tulis, itu satu kelebihan. Kenapa kelebihan? Itu dalil kata Al-Quran, bukan Nabi yang karang. Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Faham tak? Jadi bila Nabi baca tak boleh tulis,
Quran siapa yang tulis? Bukan Nabi. Bukan macam tu. Lagi sambung. Yu'minu billah. Dia kata apa? Beriman dengan Allah wa kalimatihi. Tahu tak kalimat? Kalimat ni Al-Quran lah. Lagi kata Allah wattabi'uh, ni jaga. Wattaba'uh, ikut. Wattabi'uhu, tolong ikut. La'allakum tahtadun, moga-moga kamu dapat petunjuk. Jadi ayat ni nampak gaya Allah Ta'ala sebut firman ni tuju pada orang Islam ke orang belum Islam? Suruh ikut Nabi, suruh beriman, suruh percaya hari akhirat, suruh percaya pada Nabi. Beriman ke belum? Beriman ke belum? Belum lagi. Itu maksudnya ayat ni, ini adalah ummah, apa dah? Ummatu dakwah, umat yang Nabi dakwah, mereka tak Islam lagi. Maka terangkum maksud umat tak Islam lagi ni, semua umat-umat yang sebelum Nabi yang tak Islam. Siapa dia? Umat Nabi Musa, itu umat dakwah. Umat Nabi Isa, itu umat dakwah. Sebab yang kita terima ialah Islam. Dan ingat, Nabi Isa pun membawa Islam, Nabi Musa bawa Islam. Apa maksud? Tapi Islam dalam masyarakat yang khusus sahaja. Faham tak? Contoh, Nabi Musa bawa Islam tapi untuk Bani Israel saja. Tapi Islam kita ni untuk kesemua umat. Agama kita ni untuk semua umat, tak tertentu. Sebab itu pelik sikit nak cerita. Agama yang Nabi Musa itu, dia terhenti bila Nabi Isa wafat. Habis kena ikut siapa? Ikut Nabi kita. Sebab tu siapa yang betul-betul ikhlas tengok Taurat, tengok Injil, lepas akan jumpa cerita Nabi Muhammad. Cuma ada isu lah. Kenapa nama Nabi Ahmad? Kenapa tak nama Muhammad? Jawapan dia macam ni. Sebelum Nabi lahir, nama Nabi Ahmad. Bila Nabi lahir, nama Nabi Muhammad. Bila Nabi wafat, kita panggil Mahmud. Nampak tak bahasa Arab? Canggih tak? Ahmad sebelum lahir. Sebab tu dalam Injil nama Nabi Ahmad sebab belum lahir. Dah lahir Muhammad, dah meninggal Mahmud. Nampak tak beza-beza dia bahasa dia tu? Ni canggihnya lah. Baik, pernah dengar tak Yahudi? Yahudi tak Islam, itu umat dakwah. Kristian tak Islam, itu umat dakwah. Bahkan kesemua mereka yang tak Islam adalah umat dakwah. Maksud umat yang kita seru mereka ini sama-sama masuk Islam. Kita ni bukan umat dakwah, sebab kita ni telah Islam. Nama kita ni umat ijabah. Yang ijabah ni pula banyak jenis. Ada tak orang Islam yang langgar hukum? Ada tak? Ada tak? Ada tak orang Islam yang tak solat? Ada tak? Ada tak orang Islam yang membunuh? Ada. Itu dia panggil umat yang ijabah. Cuba tengok lagi. Wa ma arsalnaka, satu-satu kita baca nah. Wa ma, waw tu dan, ma tiadalah, arsalna kami utuskan, ka tu engkau, illa melainkan, kafatan semua sekali untuk manusia. Rupanya Nabi ni untuk semua manusia. Dan baru ni kita tahu kan, ada seorang di Perancis mati dibunuh. Lepas tembak 9 kali tembakan, mati. Kerana Nabi dia dihina dengan dilukis kartun bagai-bagai. Tuan-tuan tahu kan, filem kalau cerita Nabi, gambar ada tak? Gambar ada tak gambar? Mana ada gambar? Bahkan sahabat-sahabat besar Nabi pun mana ada gambar? Macam Bilal ada gambar tak? Kulit gelap semua. Bilal ada gambar. Kenapa? Sebab kalau ada orang tu dia berlakon jadi Nabi, Nabi sifat bukan macam kamu. Itu menyakiti Nabi. Akhlak Nabi tak macam akhlak kamu. Itu menyakiti Nabi. Jawapan dia, tak boleh buat filem pasal Nabi kita, tapi yang berlakon tu ada orang berlakon jadi Nabi. Faham tak? Rupa-rupanya
Nak buat filem pasal Nabi boleh, tapi berlakon jadi Nabi tak boleh. Kalau berlakon Nabi tak boleh, buat kartun boleh lah tak boleh? Lagi tak boleh lah. Nampak tak sampai macam tu. Dan duta Perancis di Mesir pujuk mufti, tolonglah bersederhana. Takkan kerana lukisan macam tu pun nak boikot barang-barang kami. Mufti Mesir kata apa? Hina Nabi itu, Nabi kami adalah garisan merah. Garisan merah apa dia? Tidak boleh disentuh langsung Nabi kami. Nampak pendirian tegas. Okey, tegas. Lagi sambung, basyiran wa nazira. Apa kerja Nabi? Basyiran tu ialah beri khabar gembira. Ada tak kita nama Bashir? Memberi khabar gembira. Wa nazira, memberikan peringatan. Walakinna, dan waw tu dan, la kinna dan tetapinya, aksaran nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tak tahu. Jadi hak tu nak tanya Ustaz, ayat tu umat dakwah ke umat ijabah? Dakwah ke ijabah? Masih lagi umat dakwah. Okey. Lagi sambung di bawah, dalam hadis sahihain. Sahihain ni maknanya Bukhari Imam Muslim, guru dengan murid. Okey, apa Nabi sebut? U'titu khamsan, aku diberi 5 perkara. 5 perkara tu banyaklah. Disebut sini salah satunya yang 5, contohnya lagi lah. Umat Nabi dulu-dulu, pakaian kalau kena najis tak boleh basuh, dia kena potong. Okey, zaman Nabi kita, pakaian kena najis, potong ke basuh? Basuh kan? Okey, juga nak beritahu, sebelum ni ayat semayang, satu wuduk, satu solat. Lah jadi ke mana? Satu wuduk boleh beberapa solat. Nampak tak hukum berubah? Demikian juga untuk Nabi kita, boleh kita ini untuk tujuan bersuci angkat hadas menggunakan debu tanah. Umat dulu tak ada. Bab jamak qasad Nabi kita ada. Juga antaranya umat Nabi-Nabi dulu, bila sebut nama Nabi lepas sengak. Umat Nabi kita sebut nama Nabi, kita selawat tak? Nampak tak? Ada beza dia. Cuba tengok lagi. Wa bu'istu, dan diutuskan aku, ila nasi, kepada manusia, kafatan, semua. Bila semua sekali itu, termasuk ada orang yang tak Islam, termasuk juga. Tak Islam tu umat apa? Umat dakwah, bukan umat ijabah. Okey, lagi bawah, wa bu'istu, dan aku diutuskan, ilal ahmari, kepada yang kulit merah, wal aswadi, kulit hitam. Kita ni termasuklah juga kan, kalau tak merah pun kita ni coklat macam tu lah. Jadi sebut kata kulit merah, jangan faham merah sangat. Kalau kulit hitam, jangan faham hitam sangat-sangat. Macam kita buat contoh lah, lembu kuning. Bukan kuning sungguh-sungguh, tidak, tapi dia hampir kepada kuning. Lagi bawah, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada hadis Abi Musa al-Asy'ari. Apa katanya? Maksud merah, maksud hitam tu adalah orang yang berkulit merah, berkulit hitam, termasuklah Arab maupun Ajam. Ajam tu sepada Ajam. Ni kita ni Ajam lah. Kita ni Ajam lah. Cuba saya nak sebut lah. Ulama yang mahir bahasa Arab, duk karang buku, bukan orang Arab. Hebat tak? Contoh kita lagi lah. Perasan tak tilawah Quran antara bangsa, siapa yang duk menang? Malaysia, kadang-kadang Iran, rupa-rupanya bukan orang Arab. Hebat tak tu? Hebat. Dan juga Imam Bukhari duduk kat Rusia tu. Maka semua yang disebutkan kata kulit merah hitam termasuk ke semua sekali. Okey.
Lagi di sebelahnya, jangan buah anak. Nama apa anak? Nama Ajam. Ajam maknanya bukan Arab. Arab gelak nanti jenuh. Tengok sebelah daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, apa katanya? Wallazi nafsi biyadih, demi Allah Ta'ala yang diriku dalam tangannya. Tangan tu maknanya kuasa. Kita ni ahli sunnah wal jamaah kan, tangan maksudnya kuasa. Kita pegang macam tu lah sunnah wal jamaah. Jangan kita duk takwil tangan tu tangan bukan macam tangan kita. Anggaplah tangan itu adalah kuasa. Kita bercakap tak macam tu kan? Betul tak? Ajal kita ni di tangan siapa? Allah. Tangan tu apa dia? Kuasa. Pernah dengar ada orang cakap, ini kaki tangan saya. Kaki tu mana apa? Kaki tangan pekerja saya. Lagi sambung, la yasma'u bi ahadun, tak ada siapa yang dengar aku bercakap, aku bersabda, min hazihil ummah, daripada ini umat dakwah ni, wala Yahudi. Jaga-jaga nah, Yahudi maknanya seorang Yahudi. Kalau Yahudu, Yahudi yang ramai, ni bahasa Arab. Wala Nasrani, pernah dengar tak? Nasara ramai, Nasrani seorang. Nasrani siapa dia? Pengikut Nabi Isa alaihi salam. Yahudi ni pengikut Nabi Musa, walaupun mereka kata ikut tapi mereka engkar tak. Ingat tak zaman Nabi Musa dulu yang laut terbelah tu kan, umat-umat menyeberangi, kemudian laut bercantun balik bagai-bagai. Okey, dan tuan-tuan tahu kan, Firaun sampai sekarang kekal kan, bukan reput Firaun. Sebab tu Dr. Maurice, kita silap saya, di Perancis, dia datang ke Mesir buat kajian tentang Firaun. Dan bila dibelah tubuh Firaun ni, berjumpa dengan garam. Garam tu bukti apa? Nabi Musa yang cerita kan, yang asal Nabi Musa kan pukul dengan tungkat masuk laut, Firaun pun ikut dengan kuda-kuda ikut, kemudian Firaun lemah mana minum air garam tak? Berjumpa garam dalam perut Firaun. Tapi doktor ni dia masuk Islam bukan kerana garam, kerana adalah, saya heran kenapa Firaun tidak reput. Rupa Allah Ta'ala tak jadikan Firaun reput, bumi pun tak mau kat dia. Sebab itu dia masuk Islam. Okey, lagi sambung. Siapa-siapa yang Yahudi, yang Nasrani, tak kira siapa pun, famata, fa tu maka, mata tu mati, walam yu'min, dan tak beriman, billazi ursitu, yang aku utuskan bihi dengannya, illa kana min ashabin nar, dia adalah ahli neraka. Walaupun dia banyak sedekah, ahli neraka. Sebab yang tu kunci untuk masuk syurga. Sebab tu kalau kita jumpa orang jahat macam mana pun, lama-lama dia jadi baik. Contoh dia jahat tapi dia semayang, lama-lama jadi baik, dia akan jadi. Dan saya berjumpa ramai orang yang tak Islam tapi akhlak dia bagus. Salah satu orang ni yang saya berjumpa, perniagaan dia hari Jumaat dia tak ambil untung. Hebat tak? Meniaga hari Jumaat dia tak ambil untung. Untung dia tak ambil kat dia. Dia buat apa? Untung masuk tabung. Kalau meniaga hari itu dapat 5,000, untung 5,000, 5,000 tu masuk tabung. Saya tanya, buat apa 5,000 ni? Duit ini untuk pembinaan masjid. Sebab kalau orang Islam pakat pergi masjid, mereka akan jadi baik. Tapi kamu buat tak dapat pahala. Memang tak dapat pahala sebab dia tak Islam. Tapi hujung usia kalau dia Islam, dia akan dikira pahala tu. Saya jumpa juga ni orang tak Islam, agama Buddha. Kemarin saya jumpa orang yang beragama Buddha kemarin. Saya nak pergi beli anak ikan tapi dia kata habis. Agama kamu apa? Myanmar. Saya Buddha. Jumpa tak orang tak Islam? Pihak masjid AJK dia pergi satu kedai orang tak Islam.
Kau ni tanya nak beli apa? Nak beli lebih kurang macam ni lah untuk buat kuliah ni. Jawapan dia, ambil lah. Saya bagi percuma. Tak perlu bayar apa-apa. Itu contoh tak kebaikan. Harap satu masa dia Islam. Juga contoh yang lain, taman kami. Ustaz Fitri pun ada mengajar kat surau Pak Semi. Surau tu antara yang buat ceramah, panggil orang kutip duit buat surau. Salah seorang tu dia kata kalau nak ceramah nak pakai elektrik kena ada generator besar tu. Laki ni kata, toke saya ada generator, main saya minta pinjam atau minta sewa. Yang tak Islam ni kata apa? Ambil je. Saya tak ambil bayaran apa-apa. Minyak kamu bubuh. Sudah guna tak balik sebab Islam ni ajak orang buat baik. Ini contoh-contoh orang yang hati dia lembut. Cuba tuan-tuan perasan tak? Kita bagi segena nak guna kanan, kereta mai tak berhenti langsung. Apa salahnya berhenti bagi orang keluar, bagi orang masuk kan? Kadang saya kata kat isteri, kita tunggu Cina lalu. Bila dia lalu, dia bagi lampu dan dia berhenti. Mana dia bagi laluan kat kita. Saya macam tu, bila saya buat kereta, biasanya saya tak kira lebih. Tapi bila saya berhenti kereta nak bagi orang tak Islam lalu, saya ambil lebat pakai. Sebab apa? Contoh, dia bagi segena dia nak guna, saya duduk lalu, saya berhenti, saya bagi sini kat dia. Dan saya ambil lebat pakai. Sebab apa? Supaya dia ada rasa. Dia ada rasa apa dia? Orang Islam bagus. Pernah juga pergi dekat Maidin Taman Batik. Cina ni beli tak banyak barang lah. Saya duduk depan dia, dia belakang saya. Saya abang kat cashier, hak dia beli dengan saya kira sekali. Dia kata, saya bawa duit. Tak apa, tak beli, tak banyak pun, saya bayar. Ni cara Nabi kami ajak, tolong sedekah. Itu contoh akhlak lah, akhlak yang baik. Tuan-tuan kenal Abid Liu tak? Ya Allah, dia sedekah banyak tak? Puncanya, dia banyak sedekah yang dia dapat banyak balik. Dan zaman yang saya cerita, saya pernah dengar dia cerita, dia kata saya selalu orang sedekah jubah saya pakai, saya bagi ke orang. Saya pakai baju pagoda je. Sampai orang heran, baju dah tak ada, tidur kat masjid, kenapa sedekah? Allah Ta'ala akan bagi balik. Nampak tak? Dia bersedekah. Yang baru ni, yang hantar barang-barang perubatan ke Sabah kan, kita boleh tengok saja, tak mampu. Lagi di bawah, An Abi Musa Al-Ash'ari. Okey, apa Nabi kata salam? Okey, cuba tuan-tuan tengok, ada kesilapan. Ni nak beritahu lah, contoh kami macam dok tulis tesis apa-apa, kena semak berkali-kali. Itu panduan. Kita buat apa pun, semak banyak kali. Sebaik-baik untuk garu belakang kita, kita sendiri garu. Saya nak tanya, tuan-tuan pernah gatal tak kulit? Kan? Pernah kan? Garu. Elok orang garu ke kita garu? Kenapa kita garu? Kita akan berhenti bila pedih. Kalau orang garu, kita pedih, dia garu lagi. Satu lagi, kita kata lagi, dia berhenti garu. Sebaik-baik sesuatu, kita buat sendiri, kita tulis sendiri. Bila kadang tulis tangan, kadang kita bagi ke orang. Orang take balik. Masa tu akan jatuh di sana sini. Macam rumah buat masjid ni lah, kita mana mampu. Orang buat, kita kena cek. Cuba cek tu betul balik. Okey. Nampak ada? Nabi Sallam. Nampak tak? Wasallam tu ada sin, lam, mim kan? Tolong pisahkan mim dengan qaf. Qala wasallam, qala. Apa Nabi kata? Man sami'a bi min ummati, sampai habis-habis semua. Okey, au Yahudi au Nasrani falam yu'min bi, tak iman dengan aku, lam yadkhulil jannata, tak boleh masuk syurga. Rupanya nak masuk syurga ni syarat asas dia mesti Islam. Sebab tu orang tanya Tuan Zakir Naik, kenapa penting sangat ucap kalimah syahadah ni? Kenapa penting sangat ucap kalimah syahadah? Asalkan kita baik cukuplah, kenapa perlu ucap kalimah syahadah? Ada saja orang tak Islam yang baik-baik. Dr. Kenneth dia kata apa? Kalau kamu masuk universiti, kamu baik dengan profesor tu, kamu masuk mengaji,
kamu masuk periksa, kamu akan dapat ijazah tak kalau kamu tak daftar? Kamu masuk kelas, kamu tak daftar, kamu dapat ijazah tak? Dapat ijazah tak? Kenapa tak dapat? Sebab kamu bukan pelajar di situ, kamu tak daftar. Sama juga orang Islam ni, yang tak Islam, nak Islam, dia kena ucap kalimah syahadah. Yang tu asas dia sekali. Okey, jadi sambung di bawah itu, lafaz min hazil ummah bermaksud adalah umat dakwah. Siapa dia mereka ni? Termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani itu adalah umat dakwah. Penyembah berhala ni, tahu penyembah berhala tu, tengok orang tak Islam sembah patung berhala tu, umat dakwah tu. Umat dakwah. Majusi yang sembah api, penganut Buddha, Himah, tahu Barahimah? Pernah dengar orang Barahimah? Tadi saya kebetulan dapat ilmu. Kenapa orang India dia ada kasta? Rupanya perangai tak sama. Faham tak? Kalau tuan-tuan bagi orang yang kasta rendah sewa rumah, kita minta sewa, dia tanya balik, ada apa mai ni? Dia tanya kita tuan rumah, ada apa mai ni? Nak kutip sewa. Bukan itu bagi kami duduk saja. Biar betul. Hak tu orang panggil kasta bawah. Susah sungguh. Hak kasta tinggi ni akhlak dia bagus sikit. Tapi Islam yang lihat bukan kasta, tapi tengok pada ketakwaan. Juga golongan etis, tahu dah etis? Etis ni pada etis yang tak percaya kepada wujudnya Tuhan. Ingat tak cerita Napoleon Bonaparte dulu? Ingat tak? Ingat tak? Juga cerita kalau masa tu dah nak mati, mereka ingat adalah Allah. Okey, sebab tu Napoleon sebelum dia meninggal, dia minta orang azan sebab dia rasa sakit yang sangat-sangat. Okey, clear yang tu nah. Tengok lagi sebelah. La yakunanna min ummati aqwamun. Yang ni jaga-jaga. Yang ni dia masuk umat ijabah pula dah. Rupa-rupanya kita ni tak perasan kita dah tukar stesen. Pasal tak? Saya buat macam ni lah, senang. Macam ni. Saya bawa keluarga, isteri, anak-anak pergi Songkela. Anak saya hak sulung mengaji di sana dulu lah, mengaji di Mesir ni, balik bercuti. Kita ada handphone kan, masuk Songkela tu. Masuk bukit kayu apa, doyang burung. Lain ada. Masuk dalam sikit, lain tak ada. Sebab apa? Pencawang hak Selcom tak ada di sana. Tak dapat. Duduk di sana pula tak dapat pula sana sebab tak boleh nombor sana. Hak ni macam ni nak bagi perasaan ni. Dia tak habaq pun kata ni umat ijabah. Ni nak cerita. Cerita dia apa dah? Baik, saya nak tanya, bab dosa pahala ni umat ijabah ke umat tak ijabah? Dosa pahala. Lepa sebab tak beriman. Kita beriman dah tapi buat dosa. Cuba tengok bawah. Yastahilluna, okey, mereka tadi akan menghalalkan al-hira tahira. Tahu tak sutera? Tahu tak sutera al-harir tu? Al-harir. Cuba tengok di bawah. Tengok di bawah. Yang pertamanya yastahilluna. Nampak yastahilluna? Menghalalkan zina. Di sini ni di atas tu kalimat zina tidak ada. Nampak tak? Kalimat zina tidak ada. Jadi yastahilluna az-zina. Jadi nampak ada alif lam ha ra tu buang tulis alif lam zai nun alif. Ini penting bila kita nulis apa-apa kena semak, jatuh. Akan datang umat aku akhir zaman ini depa menghalalkan zina. Pasal tak? Yastahilluna al-hira tu ialah az-zina. Al-harira yang kedua tu, yang tu betul, yang tu sutera. Ada tak orang Melayu kita yang zina? Wal-ayazubillah, ada tak? Ada kadang-kadang isteri dia sobat raja tu. Lagi sambung wal khamra, arak. Islam minum arak ada tak orang Islam? Ada. Kutip botol arak pun ada. Lagi sambung ada. Pernah dengar tak? Wal ma'azifah. Tahu dah ma'azifah? Alat-alat muzik.
Alat muzik bukan semua haram. Macam kompang tu tak ada masalah apa-apa. Lagi apa lagi yang ni semua orang Islam ni tapi buat benda jahat. Ada tak orang yang Islam tapi tak tutup aurat? Ada yang pakai gelang? Ada yang pakai rantai? Ada yang buat tattoo di badan? Ada. Lagi sambung, walayanzilanna aqwamun ila janbi alam. Akan berlaku satu masa, satu kaum tadi ni, mereka tadi akan berkembang ramai sampai satu sudut alam. Orang Islam ni dia akan pergi mata selusuk sampai ke ISS, dekat ruang angkasa pun ada. Di mana-mana ada tak orang Islam? Ada. Lagi sambung, yaruhu alaihim bisarihatin. Mereka akan pergi sana sini dengan binatang-binatang mereka. Dulu binatang lah, keldai, unta. Okey. Ya'tihim yani al-faqir, akan datang kepada mereka. Siapa dia? Mereka yang miskin. Faqir tu miskin. Lihajatin, kerana satu hajat. Fayaquluna irji' ilaina ghadan. Tahu tak cerita dia apa dia ni? Tuan-tuan tak faham. Satu masa orang Islam akan jadi kaya-kaya, duit banyak. Tiba-tiba orang miskin main jumpa. Tolonglah saya, tidak ada benda yang saya nak makan. Lapar dah tu? Lapar tak? Lapar kan? Akhirnya yang kaya kata, irji' pergi balik, esok main lain. Faham tak faham? Kita boleh bantu orang tu, sedangkan kita ni boleh pergi semua pelosok dunia ni. Saya buat misal lah. Ada keluarga yang pergi luar negara sampai 180,000, 140,000. Dia sanggup tanggung ke semua belanja tu. Duit banyak tak tu? Duit banyak. Kalau duit banyak, mai orang mai minta derma, tolonglah saya lapar. Bolehkah kita kata pergi balik esok mai lain? Ada tak tu? Susah pada orang Islam dah tu. Lagi sambung dia, fayubayyituhum Allahu, dan laginya Allah Taala akan musnahkan mereka. Wa yadau al-alam, dan sebagian mereka juga akan menjatuhkan alam. Alam ni apa dah? Bukit-bukit yang tinggi. Perasan tak? Korek bukit hak tinggi, pergi kambuh tempat yang rendah. Korek bukit, buat rumah di atas puncak bukit. Kadang-kadang buat rumah tepi sini, parking kereta tingkat atas, duduk rumah tingkat bawah. Tu nak tandakan kata manusia ni kadang-kadang tempat duduk dia kita tak munasabah. Ni kok ni munasabah kan? Pi korek bukit buat rumah. Kadang kita tengok tuduh pi atas puncak bukit buat apa tu? Nak abang kata makin kaya kan makin miskin. Makin kaya kan? Kalau makin kaya, kenapa masih ada orang miskin? Kalau tuan-tuan tengok macam Abid Liu tunjuk tu, tengok kesian tak? Orang miskin bagai-bagai. Lagi sambung, wa yamsaqu al-aqarina qiradatan. Allah Taala akan ubah mereka nanti menjadi kera. Ni dengar nama qiradah ni macam sedap tak? Nama apa anak qiradah? Saya pernah jumpa orang, nama dia Jarodah. Saya tak jawab buah nama Jarodah tu mana dia belalang. Qiradah ni jadi kera. Lagi sambung, wal khanazir. Pernah dengar tak khanazir? Khanazir ni senang aja, khinzir tu mufrad, singular. Khanazir tu jamak. Kalau kita pergi Zoo Taiping, datang apa yang tak bagi anak kita tengok? Tak sudah pergi tengoklah, tak payah. Datang apa? Datang tu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat kelak. Yang ni agak-agak umat Nabi ke umat dakwah? Umat ijabah tak? Umat ijabah lah tu nak cerita umatku ni. Cuba tengok bawah. La yakunanna min ummati, bawah hujah, niscaya akan ada di kalangan umatku beberapa kaum. Umat Nabi umat apa? Umat dakwah ke ijabah? Umat Nabi. Umat ikut Nabi dakwah ke ijabah? Ijabah lah, umat ikut Nabi lah. Okey. Lagi sambung. Sehingga akhir ini yang yakin dengan mereka yang kata umat dakwah ni ialah golongan pertama tadi. Siapa yang ikut Nabi, dia adalah umat ijabah. Nampak tak tu? Lagi sambung lagi. Di sebelah tengok pangan yang kedua yang atas.
Golongan yang kedua daripada umat Muhammad SAW adalah ummah ijabah yang menerima seruan, dengar Nabi seru dan mereka beriman dengan seluruh risalahnya. Pada golongan ini dikurniakan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang akan kami terangkan. Bawakan penerangannya dengan keizinan Allah Ta'ala. Jadi yang ni nak sebutlah umat dakwah satu, umat ijabah satu. Umat ijabah ni juga masih melakukan dosa. Ada, saya buat misal sikit lah. Contoh umat dakwah, umat ijabah ni, ayah meninggal, mak pun meninggal, tengok-tengok pusaka semua milik anak perempuan. Pelik tak? Pelik tak pelik? Mak mati, ayah mati, anak ramai, tiba-tiba pusaka dapat ke anak perempuan seorang. Rupanya anak perempuan tadi berjaya ubah habis ke semua. Seolah-olah macam ayah dengan mak bagi kat dia sebelum mati, sedangkan masa ayah mati ada tanah nama ayah dengan mak. Adik-adik buat pengaduan kepada peguam. Peguam itu tak boleh buat apa sebab tanah yang boleh faraid, tanah nama ayah mak kamu. Dia pergi jumpa dengan perempuan tadi. Perempuan dia kata nak lawan-lawanlah di mahkamah. Memang tak boleh menang sebab tanah dah nama dia. Ni umat ijabah ni, umat ijabah lah ni. Baik, peguam kata saya takkan bawa ke mahkamah sebab saya tahu tak boleh menang. Tapi saya tahu kamu tipu. Saya nak bukti tipu tak boleh sebab nama dah nama kamu. Cuma kami akan mengadu kepada Allah, bukan kepada mahkamah. Kami akan buat solat. Lepas buat solat hajat. Solat hajat ni bila buat, didapati perempuan tadi dia koma 1 bulan. Solat hajat, koma 1 bulan. Buka mata sembuh pada koma, apa yang dia minta, dia ambil peguam. Buat apa? Bagi balik semua pusaka tadi kepada adik-adik dia yang tak dapat. Kemudian dia meninggal. Anak-anak rasa ini macam satu dosa, tapi peguam kata mak kamu tak ada dosa dah tahun ni. Sebab apa? Sebab dah bagi balik apa yang dia ambil. Rupanya umat ijabah ni yang jahat pun ada, hak baik pun ada. Tapi kalau umat dakwah, yang tu semua jahat. Sebab apa semua jahat? Sebab mereka semua tidak Islam. Sebab tu jangan tuan-tuan duk kata lebih baik orang yang tak Islam yang baik akhlak dia daripada orang yang Islam tetapi sekian-sekian. Jawapan dia, orang Islam yang jahat lama-lama dia akan jadi baik juga satu masa. Syarat dia kena berusaha lah. Yang tu jelas nah. Jadi kita berhenti stesen pun kena dah. Nanti seorang lagi pula sambung stesen dia. Berhenti tepat stesen senang. Kalau terlajak masa tu minta maaf lah nah. Sebab nak cari stesen dia takat tu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sabilan li'anih tada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafaruqana mi ba'dihi tafaruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.